Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mewakili ahli kumpulan 13 ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang, iaitu Muhammad Hanafi bin Johari 282298, Muhammad Zahiruddin bin Azizan 282403, saya sendiri Aisyah binti Jamaluddin 268294, Nur Atira Syahira binti Muhammad Zamri 283284 dan akhir sekali Fahmi bin Mokhtar 282175. Seterusnya kita ke isi kandungan. Okey, untuk isi kandungan, dalam isi kandungan kita ada nombor 1 pengenalan, nombor 2 atur cara majlis, nombor 3 persiapan tempat, nombor 4 lantikan biro dan jawatan kuasa, nombor 5 raptai majlis, nombor 6 ringkasan senarai dan nombor 7 postmortem. Seterusnya kita serahkan kepada kawan kita untuk menerangkan tentang pengenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Atira Syahira binti Muhammad Zamri, nama metrik 283284 daripada kumpulan 13 akan membentangkan perbentangan yang bertajuk Atur Cara Majlis, acara di dalam Dewan dan di luar Dewan. Yang pertama ialah pengenalan dalam penyediaan atur cara. Penyediaan atur cara merupakan salah satu perancangan dalam memastikan sesebuah majlis dapat berjalan dengan teratur dan lancar. Ini kerana dengan adanya atur cara yang tersusun, secara tidak langsung kita dapat mengetahui agenda, hala tuju dan matlamat sesuatu majlis berkenaan dianjurkan. Atur cara majlis adalah urutan acara dalam sesuatu majlis dari mula sehingga akhir. Majlis yang diadakan pada sebelah malam hendaklah dimulakan selepas jam 8 malam dan ditamatkan selewat-lewatnya jam 11.30 malam. Majlis yang diadakan pada sebelah siang jika hari Jumaat hendaklah ditamatkan sebelum jam 12.15 tengah hari, dan jika dimulakan pada sebelah petang hendaklah tidak lebih awal daripada jam 2.45 petang. Cara menyediakan atau cara majlis ialah menyenaraikan dahulu acaranya mengikut turutan. Selepas itu letakkan masa akhirnya dan kemudian dari waktu akhir membawa ke waktu permulaan. Sebelum itu hendaklah ditentukan juga jangka masa bagi setiap acara berlangsung. Majlis yang dipilih oleh kumpulan kami ialah Majlis Sambutan Maulidur Rasul. Majlis Sambutan Maulidur Rasul merupakan salah satu majlis yang tidak rasmi tetapi formal, dan majlis berkenaan merupakan anjuran sebuah badan bukan kerajaan iaitu NGO. Selain pelibatan orang awam atau golongan sasaran untuk penyertaan majlis ini, tetamu berkepentingan seperti golongan badan profesional turut terlibat bagi memeriahkan majlis yang berlangsung, seperti penghulu, pegawai bertauliah dan pegawai daerah. Dengan adanya jemputan dan kehadiran sedemikian, penyediaan satu acara merupakan kaedah terbaik sebagai susunan bagi memastikan objektif dan pengisian penganjuran majlis yang diadakan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Atur cara majlis atau turut dikenali sebagai tentatif program merupakan perancangan dan urutan acara dalam melaksanakan dan melangsungkan suatu program dari awal program berkenaan berlangsung sehingga akhir acara. Ianya bertujuan agar pengisian sesuatu acara dan program yang berlangsung dapat dilaksanakan secara lancar dan teratur. Secara lazimnya, sekiranya acara berkenaan berlangsung pada hari Jumaat, program berkenaan hendaklah ditamatkan pada jam 12.30 tengah hari, dan sekiranya program berkenaan bersambung pada sebelah petang pula, program berkenaan hendaklah dimulakan pada jam 2.45 petang. Selain itu, sekiranya majlis berkenaan diadakan pada sebelah malam pula, acara dan program berkenaan hendaklah dimulakan pada jam 8 malam
dan hendaklah ditamatkan pada jam selewat-lewatnya 11.30 malam. Atur cara yang dirancang perlulah disenaraikan terlebih dahulu sebelum ditentukan jangka masa bagi setiap atur cara yang telah disenaraikan. Yang ketiga ialah penentuan tempat majlis. Penentuan tempat majlis adalah perlu dibuat terlebih dahulu kerana tempat majlis ada kaitan dengan bilangan tetamu jemputan dan peruntukan yang akan dibuat sebelum majlis dijalankan. Selain itu, untuk mengelakkan pertindihan program yang berlaku, pemilihan tempat dan masa perlu dibuat terlebih dahulu. Selain itu, tempat yang dipilih hendaklah diketahui orang ramai dan mudah dihadiri oleh orang ramai. Perkara penting yang perlu diambil kira dalam pemilihan tempat mestilah yang terbuka dan diketahui umum serta memudahkan pengunjung yang akan hadir ke majlis yang dianjurkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Fahmi bin Mohtar, nombor metrik 282175 untuk menenangkan kertas kerja WKMB 1021 Pembangunan Masyarakat 2. Saya dari kumpulan 13 ingin menyampaikan tajuk perkara untuk nombor 4, iaitu lantikan biro dan jawatan kuasa kerja. Lantikan ahli jawatan kuasa bagi sesebuah majlis perlulah diadakan untuk melancarkan sesebuah program agar dapat berjalan dengan lancar dan bergerak seperti mana yang dirancang. Ahli jawatan kuasa juga terdiri daripada jawatan kuasa yang membuat buku program, iaitu memainkan peranan untuk membentuk sebuah buku program yang dan dengan mendapat bahan dan perkara yang perlu dimasukkan atau dimuat dalam buku program tersebut. Ahli jawatan kuasa kecil ini juga mendapatkan nama ahli jawatan kuasa, pegawai, atur cara majlis, jadual dan kata-kata aluan bagi sebuah buku atur cara. Pelantikan juga dibuat untuk AJK jemputan. AJK jemputan ini memainkan peranan untuk merangka, menulis dan menghantar surat atau kad jemputan kepada tetamu-tetamu kehormat atau VVIP, dan juga mendapatkan senarai jemputan yang hadir serta mengenal pasti jemputan-jemputan yang hadir itu berpasangan atau berseorangan. Jawatan kuasa juga yang dilantik adalah jawatan kuasa kebersihan, keselamatan dan lalu lintas. Jawatan kuasa ini memastikan tempat majlis itu berjalan dengan lancar dan selamat, sama ada di luar ataupun di dalam dewan. Dalam jawatan kuasa ini juga menitik beratkan kebersihan, susun atur ataupun kelancaran sesebuah majlis ini dengan menghubungi atau bekerjasama dengan pihak keselamatan atau pihak berkuasa supaya tidak mengganggu sebarang lalu lintas atau kekacauan di semasa majlis dilaksanakan. Jawatan kuasa kecil juga dilantik, iaitu jawatan kuasa makan peserta dan pegawai. Jawatan kuasa ini memainkan peranan untuk membuat anggaran perbelanjaan dari jumlah peserta atau jumlah jemputan yang dijemput dan menguruskan makan minum jemputan atau peserta agar tidak terkecuali ataupun tidak terlepas pandang. Jawatan kuasa ini juga memastikan makanan dan kualiti kebersihan makanan serta tidak tercemar. Jawatan kuasa lain juga dibentuk adalah jawatan kuasa PA system ataupun yang dipanggil jawatan kuasa penyelaras audio. Jawatan kuasa ini dia berperanan membuat membuat senarai lagu yang hendak dimainkan,
sistem PA itu berfungsi dengan baik semasa majlis berlangsung, dan jawatankuasa ini juga berperanan untuk memastikan setiap lampu, mic ataupun speaker supaya didengar ataupun dikuasai dengan jelas oleh para peserta ataupun tetamu yang hadir. Jawatankuasa seterusnya adalah jawatankuasa kebajikan dan pertolongan yang berperanan untuk mendapatkan maklumat, bertanggungjawab mendapatkan maklumat ataupun bekerjasama dengan pihak kesihatan dan memastikan semua kebajikan ataupun semua peserta ataupun tetamu undangan dah boleh kita cater apabila berlaku kecemasan. Jawatankuasa yang lain juga boleh ditambah di dalam jawatankuasa yang saya sebut tadi adalah ahli jawatankuasa hadiah, yang mana dia berperanan untuk menyediakan cenderahati kepada VVIP ataupun tetamu-tetamu kehormat yang memberi cadangan, memberi pandangan ataupun ceramah. Jawatankuasa seterusnya yang boleh ditambah adalah jawatankuasa persiapan tempat. AJK persiapan tempat ni berperanan untuk mengenal pasti tempat yang sesuai dan melunaskan kesesuaian tempat, yang tu dengan susunan atur, keceriaan dan hiasan pentas ceramah ataupun pentas VVIP tersebut. Jawatankuasa yang boleh juga dilantik adalah ahli jawatankuasa penyambut tetamu, yang mana kita ada menyemput VVIP ataupun tetamu-tetamu undangan khas yang mana memerlukan liaison officer ataupun penyambut tetamu agar tetamu VIP yang kita jemput tu tidak terpinga-pinga apabila sampai di majlis tersebut. Jawatankuasa juga yang boleh dilantik adalah jawatankuasa susun atau cara majlis, yang mana susun atau cara majlis tadi pun boleh dikategorikan di bawah jawatankuasa buku program ataupun jawatankuasa jemputan. Itu saja pembentangan saya pada kali ini, dan rakan saya akan menyambung di kedudukan yang ke-5. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aisyah binti Jamuddin, nombor matrik 268294. Hari ini saya dari kumpulan 13 akan membentangkan persembahan saya, iaitu bertajuk Raptai atau dikenali dengan sebutan rehearsal. Definisi Raptai dalam Kamus Malaysia ialah mempersembahkan percubaan atau latihan besar-besaran sebelum persembahan atau pertunjukan sebenar. Sememangnya latihan Raptai ini amat memenatkan, tapi kesan dari Raptai ini akan memberi input yang baik yang mungkin membolehkan kejayaan dalam menjalankan majlis. Raptai merupakan elemen penting bagi sesuatu majlis, walaupun majlis tersebut merupakan majlis ulangan atau kerap diadakan. Ianya hendaklah diadakan beberapa kali mengikut keperluan. Selagi perjalanan acara tersebut tidak memuaskan, Raptai tetap diteruskan sehingga benar-benar menampakkan majlis itu berjalan dengan lancar. Tujuan Raptai supaya mereka yang terlibat tahu akan tujuan dan tanggungjawab yang sepatutnya mereka lakukan. Selain itu, Raptai juga untuk menentukan urutan majlis yang dijalankan agar tidak ada kekeliruan semasa program sebenar dijalankan. Raptai juga untuk menentukan jangka masa yang tepat dan memperbaiki kelemahan jika ada sebelum majlis sebenarnya diadakan.
Ia juga memberi peringatan kepada yang terlibat supaya tiada kesilapan atau keraguan pada masa hari majlis dijalankan. Raptai juga dapat menyelaraskan acara mengikut aturcara yang telah dirancang dan untuk membiasakan petugas-petugas dengan keadaan tempat majlis tersebut. Contohnya macam di dewan ataupun di dalam dewan. Ia untuk mengenal pasti tempat-tempat yang perlu diketahui seperti tandas atau di mana tempat pentas, di mana ruangan masuk, ruangan keluar majlis tu, ataupun di mana susunan meja-meja yang perlu diletakkan, macam itulah. Kebiasaannya raptai akan dilakukan sehari sebelum majlis dijalankan. Raptai ni melibatkan semua urusdia, jawatan kuasa serta peserta yang terlibat dalam menjalankan latihan. Maksudnya macam semua urusdia atau jawatan kuasa ataupun peserta-peserta atau maksud peserta-peserta yang terlibat ni yang AJK yang membawa dulang, penyambut tetamu, pengacara majlis, semua tu dia turut hadir dalam raptai ni. Tujuannya juga untuk membiasakan mereka sebelum majlis sebenar berjalan dengan majlis sebenar tu dilakukan. Okey, contohnya macam raptai bila contohnya kalau kita buat raptai ni macam penyambut tetamu, dia dapat mengenal pasti di mana tempat-tempat tetamu yang disambut tu diletakkan. Maksudnya di mana kerusi yang disediakan untuk tetamu tu, macam mana nak sambut, laluan dari mana ke mana, maksudnya dia tak berterabuh bila majlis tu berjalan. Tak terkejar tetamu VIP yang hadir tu, laluan di mana masa bila dia boleh masuk, masa bila dia boleh duduk, di mana kerusi dia, tu semua perlu diterangkan semasa raptai. Lepas tu, selain daripada tu, contoh macam pengacara majlis perlu hadir juga untuk mengenal pasti masa bila majlis boleh dimulakan, masa bila VVIP masuk ke dewan, masa bila pengacara majlis perlu menyebut kehadiran VVIP. Selain itu juga raptai ni kalau boleh dijadikan contoh raptai ni susunan kerusi VVIP. Kebiasaannya VVIP dia akan datang, penyambut tetamu akan tarik bawa masuk. So penyambut tetamu akan bawa pergi ke kerusi VIP. Jadi masa hari raptai tu urus dia AJK yang terlibat perlu menentukan kerusi-kerusi VVIP di mana susunannya mengikut protokol yang sepatutnya. Tak adalah nanti VVIP datang cari kerusi tak jumpa, lepas tu balik. Okey. Lepas tu selain tu juga contoh yang boleh diambil dalam raptai, melatih pembawa dulang atau pembawa hadiah ke sumbangan, hadiah cenderahati tu semua tu kan, agar pembawa dulang ni tidak kekok dan tidak keliru dari mana nak mula, dari mana dia nak masuk, laluan mana, VVIP tunggu belah mana, bagi VVIP sebelah kiri atau kanan, dari situ. Tu tujuan kita adakan raptai sebelum hari majlis yang sebenar. Jadi latihan raptai ni perlu dilakukan bagi melatih semua yang terlibat agar dapat menyesuaikan diri dalam majlis, dan majlis juga dapat dijalankan dengan lancar dan berjaya. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zainuddin bin Azizan, nombor matrik 282403. Saya ingin membuat pembentangan untuk poin yang ke-6 iaitu ringkasan senarai. Tujuan kita menyediakan ringkasan senarai ini supaya kita dapat mengetahui dari kategori tetamu dari segi peringkat umur yang tetamu yang datanglah, dari segi tua, muda ataupun kanak-kanak. Dan seterusnya kita akan melihat lagi detail iaitu bilangan tetamu yang datang. Selain itu kita tambah lagi dengan peringkat tetamu daripada segi VVIP ataupun orang biasa. Dengan adanya senarai ringkas ini dapat membuat perancangan tempahan jamuan, maknanya kita tidak ada pembaziran dari segi jamuan yang kita berikan kepada tetamu, dan anggaran perbelanjaan mengikut jumlah tetamu yang datanglah dan jumlah ahli jawatankuasa kerja supaya pelaksanaan program ini akan berjalan lancar. Selain itu, tempat letak kenderaan serta pelan susur atur di dalam dewan ataupun lokasi majlis. Yang terakhir ialah mesyuarat postmortem. Tujuan mesyuarat postmortem dilakukan adalah untuk mengenal pasti, mencari, mengeluarkan atau melihat kepada dua perkara yang penting iaitu mengenal pasti perkara yang baik supaya menjadi panduan kepada ahli jawatankuasa yang seterusnya untuk menganjurkan program yang sama. Yang kedua, untuk mengenal pasti masalah yang timbul. Jadi perancangan program, proses komunikasi dapat ditingkatkan pada program yang akan datang supaya masalah dalam penganjuran program dapat dikurangkan. Mesyuarat postmortem selalu memberi cabaran kepada organisasi dalam mengendalikannya agar tiada kesan negatif kepada persatuan dan moral seseorang individu. Mesyuarat postmortem perlu diadakan walaupun terdapat unsur-unsur yang jahat tetapi penting untuk pengalaman dan penambahbaikan yang positif bagi organisasi dan individu yang terlibat. Postmortem dalam bahasa mudah ialah perbincangan untuk melihat kelemahan, kekuatan dan idea untuk penambahbaikan supaya kelemahan tadi tidak berulang. Kelebihan postmortem pula ialah dapat menjimatkan masa, menjimatkan kewangan, mengurangkan pembaziran dan penggunaan tenaga yang optimal. Sekian, terima kasih.